masyarakat tentang penjagaan alam sekitar masih lagi sesuatu yang baru di Malaysia jika nak dibandingkan dengan negara maju seperti negara Jepun. Namun kini semakin ramai pihak yang mengambil langkah proaktif untuk menguruskan alam sekitar ke tahap yang lebih baik. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, bersama dengan saya Vanessa Mering dalam Solusi Lestari. Bagi menyahut cabaran kerajaan, maka timbulnya idea dalam mencipta kaedah yang lebih lestari bagi mengatasi masalah yang sedia ada. Sistem saliran baru dalam bandar ini diperkenalkan bagi menjimatkan kos jangka panjang projek tebatan banjir yang ditanggung kerajaan. Sistem saliran bioekologi (BioEcodes) atau manual saliran mesra alam (MASMA) yang dibangunkan oleh Pusat Penyelidikan Kejuruteraan Sungai dan Saliran Bandar RIDEC, Universiti Sains Malaysia USM menjadi pemangkin bagi menangani masalah banjir dan pencemaran sungai. Idea bernas Profesor Dr. Nur Azazi Zakaria ini menggantikan sistem perparitan konkrit dengan storan di bawah, manakala pada permukaan ditanam flora yang berupaya meningkatkan nilai estetika sekitarnya. Tumbuhan yang kita guna di wetland ini adalah tumbuhan yang memang terdapat di kawasan sekitar. Sebab itu memang kriteria dalam membina wetland. So kita ada lebih kurang 6 spesies tumbuhan di wetland ini, iaitu taifa, kita ada hangguana, kita ada lepironia dan purut juga. Apabila kita punya wetland ini stabil, ianya menarik perhatian burung-burung, termasuk burung-burung migrasi. Yang mana burung-burung migrasi ini sebelum mereka terbang ke Kuala Gula, mereka akan singgah ke sini untuk memakan ikan-ikan yang terdapat di dalam kita punya sistem bioecodes ini. Manfaat penggunaan sistem ini, air yang dialirkan akan melalui beberapa proses pembersihan dan boleh digunakan semula bagi tujuan domestik. Selain itu, penggunaan kaedah ini menyebabkan lebihan air di permukaan tidak akan melebihi 24 jam sekaligus dapat mengelak banjir kilat. Kampus Kejuruteraan USM di Nimbong Tebal ini merupakan titik permulaan bagi penggunaan sistem perparitan urban berasaskan teknologi mesra alam yang dikenali sebagai sistem BioEcode. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, kita akan bersama dengan Profesor Dr. Azazi Zakaria, pengasas bagi sistem ini. Okay, Prof sebelum ni dah tunjukkan dekat V dan tim produksi seluruh kawasan kampus yang menggunakan sistem BioEcode. Jadi mungkin sebelum tu Prof boleh ceritakan mengenai latar belakang Prof, pendidikan dan bagaimana berminat dengan sistem pengairan dan sungai ini. Bila saya kembali dari Newcastle upon Tyne, UK, pulang ke USM sebagai fellow USM pada masa itu, menjadi pensyarah di Pusat Pengajian Kejuruteraan Awam, ada satu fenomena besar di Malaysia yang kurang mendapat perhatian daripada pihak penyelidik di mana-mana IPTA ataupun IPTS. Jadi fenomena itu adalah fenomena berkenaan dengan keadaan semula jadi alam di Malaysia, iaitu kita beriklim tropika, mempunyai curahan hujan yang begitu banyak sehingga tidak diuruskan dengan baik, dan hujan ini akan terus mengalir ke sungai, ke laut dan tidak kembali dalam satu jangka masa yang pendek. Malangnya sewaktu kemarau, sebab ini iklim yang semula jadi sebegini. Sewaktu kemarau, tidak hujan sekitar sebulan ataupun 2 bulan, maka akhirnya kita kekurangan air. BioEcodes merupakan projek pertama menggunakan konsep saliran mesra alam bercirikan penyusupan, simpanan di punca dan perlambatan aliran untuk memenuhi pengawalan kuantiti dan kualiti air larian hujan. Saya terfikir alangkah baiknya sekiranya universiti ini dijadikan satu tempat untuk memulakan perubahan. Satu lokasi yang mana akan menjadi satu gedung ilmu, pelajarnya pula pelajar kejuruteraan, dan sudah tentu akan ada lawatan daripada industri dan sebagainya.
untuk memperkenalkan sesuatu yang boleh mengubah lanskap negara. Jadi saya telah berjumpa dengan Ketua Pengarah JPS pada masa itu yang berbahagia Datuk Kizrul Abdullah. Jadi ini adalah orang yang telah mengubah segalanya, memberi peluang yang terbaik kepada saya, dan di situlah permulaan projek yang dinamakan Bioecological Drainage System ataupun dikenali sekarang di seluruh dunia sebagai BioEcos. Selain itu, Profesor Dr. Azazi memberi perbezaan antara sistem parit konvensional dan kaedah storan yang digunakan. Kita tidak menafikan kebaikan konkrit sebagai bahan binaan utama negara. Ya, tanpa konkrit kita mustahil untuk menikmati hidup hari ini. Termasuk sebahagian daripadanya berada atas lebuh raya kita. Ya, bukan semuanya tah. Ya, ada yang sebahagiannya dibuat daripada konkrit. Ya, tetapi sudah sampai masanya disebabkan oleh masalah semasa pembangunan yang begitu pesat, kita telah melupakan tentang kelestarian sumber air. Kaedah konvensional seperti pelebaran dan pendalaman dilihat tidak mampu menampung kapasiti air setiap kali berlakunya hujan lebat dan secara tidak langsung mengurangkan kualiti air. Usaha RIDEC memajukan sistem BioEcots memang berpotensi dalam menjana sumber alternatif kepada bekalan air bersih di negara ini. Kaedah ini dapat menapis kelodak, sampah sarap serta memperlahan larian air hujan hingga ke sistem sungai bagi mengelakkan berlakunya banjir kilat. USM sebenarnya melalui RIDEC sekarang ini sedang bekerjasama dengan Nahrim ya, di Tioman ya, sebelum Pulau Tioman ni kotor ya, kita akan melaksanakan pilot project yang berdasarkan menggunakan kaedah wetland, modified wetland untuk tujuan yang menyelesaikan masalah ini supaya air yang bersih sebagaimana air di kampus ini saja dikeluarkan ke laut di sana, sebab itu tempat pelancongan. Selain itu, kawasan kampus USM ini menggunakan sistem BioEcots dan komponen seperti alur berumput, takungan kering dan basah dan tanah bencah yang boleh digunakan sebagai tempat rekreasi. Kaedah ini merupakan sistem jangka panjang yang mengambil kira faktor alam sekitar dan sosial. Sememangnya, kaedah ini menjamin kualiti air melalui beberapa proses pembersihan dan air yang dihasilkan bersifat crystal clear water. Sistem ini juga dibangunkan bagi melindungi alam sekitar, sosial dan nilai ekonomi pada masa hadapan. Selain itu, sistem ini disediakan sebagai garis panduan untuk jangka panjang dalam melestarikan alam sekitar. Projek ini bermula sekitar 20 tahun yang lepas. Kita telah melaksanakan dengan Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia ya, mewujudkan manual saliran mesra alam sehingga telah menjadi Malaysian Standard untuk reka bentuk, bermakna syarat untuk sistem saliran itu berlaku mesti mematuhi sekurang-kurangnya manual berkenaan. Dan dalam manual itu salah satu daripada saliran adalah saliran menggunakan konsep yang kita tengok ini, iaitu Bioecological Drainage System. Dan saliran ini telah pun mendapat penerimaan yang sebaiknya. Apa harapan Profesor selepas ni supaya projek ni tak terhenti setakat ni sahaja? Jadi bermakna secara jangka panjang kita menjangkakan pihak kerajaan, pihak majlis, pihak berkuasa tempatan, termasuk Datuk Bandar yang mereka akan mula menyokong usaha ini dan makin banyak projek. Satu projek yang boleh dibanggakan sekarang adalah projek di peringkat mega pada kami. Ya, dengan saiz sebesar 2,300 ekar development ya, oleh syarikat kuasa Land Sendirian Berhad, dan projek itu merupakan projek penyediaan infrastruktur
Selepas projek ini siap, jadi projek ini dipecahkan kepada beberapa fasa yang besar. Fasa ini akan dibangunkan mengikut kaedah kelestarian yang telah kami tetapkan. Dan kami merupakan satu daripada konsortium perunding yang membentangkan projek ini sehingga diluluskan di peringkat pengurusan tertinggi kuasa land Sdn Bhd. Terima kasih kerana bersama dengan kami dari awal sehingga penghujung rancangan. Semoga perkongsian tadi memberi manfaat agar kita menjaga alam sekitar ke satu tahap yang lebih baik. Solusi Lestari, selamatkan bumi. Semoga kita berjumpa di episod seterusnya. This is proof. This is not theory anymore. Okay? We have proof here in Kuasa Damansara. Anybody can come in, have a look what we have done. Yang ini memang sungai semula jadi, tak ada kacau, tak ada apa. Dulu sungai ni dia macam paya. Okey. Tapi kita betulkan balik, kita buat gunakan konsep bioecoz. This is what we have. So dalam tu adalah modul-modul dia. Tak ada. Tak ada. Yang ini original. Original. Jadi kita harapkan filtration, detention sistem kita ni akan selesaikan masalah pollution, akan selesaikan masalah air, banjir. Bila sampai masuk dalam sungai ni, dia dah jadi relax lah. Jadi maknanya the flow is soothing lah. It is something that is nice to see. Okay? So vegetation ni sebenarnya pun penting. Kita tak boleh potong sampai dia pendek, tak boleh. Pasal apa? The purpose is any river flow, if the water level comes up, it will actually be within that confine. Air itu tak akan laju juga. Pasal apa? Ada rumput, ada vegetation. So the purpose is to slow down any flow in the river so that it will not aggravate the downstream part, bahagian hulu, bahagian hilir. Sorry. Tapi kalau dah keluar daripada Kuasa Damansara, dah masuk ke kawasan Kampung Baru Sungai Buloh, kita tak ada kontrol. That's the only problem.